Alhamdulillah, kembali lagi bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti mana yang dijanjikan, kita akan bersama dengan figura yang cukup hebat, Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, dalam kita membicarakan mengenai wilayah prihatin dan juga sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2021 yang akan disambut dalam norma baharu. Bagaimana sebenarnya program-program yang akan diisi disebabkan kita sekarang pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Tan Sri. Jadi mungkin sedikit pengenalan terlebih dahulu. Saya difahamkan sebenarnya semalam Tan Sri sudah pun bersama dengan kami untuk bercerita berkenaan dengan sambutan. Tapi hari ini secara ringkas saja untuk kita berikan kepada mereka yang tidak berkesempatan bersama dengan Tan Sri malam tadi. Bagaimana untuk perancangan tahun ini, sebab kita dalam beberapa hari saja lagi akan menyambut Hari Wilayah ini, daripada pihak Tan Sri sendiri setakat ini macam mana? Ya, terima kasih. InsyaAllah walaupun kita dalam suasana PKP, kita telah mengubah suai sedikit sebanyak bagi memastikan sambutan Hari Wilayah tetap dapat mencapai matlamatnya, di mana kita berharap kali ini dengan tema yang telah kita pilih, Wilayah Persekutuan, Wilayah Prihatin, kita akan dapat menzahirkan dan membudayakan perasaan cakna ataupun mengambil berat dengan masalah warga kota secara keseluruhannya. Bukan saja daripada sudut kemajuan pembangunan fizikal Kuala Lumpur yang sememangnya sudah pun hebat, tetapi kita nak memastikan rakyatnya, warga kotanya akan dapat menikmati kualiti hidup yang baik. Pada masa yang sama, sesuai dengan prinsip no one is left behind, kita ingin memastikan setiap kelompok masyarakat diberikan perhatian, tak kira sekecil mana mereka mungkin gelandangan, mereka mungkin penghuni rumah flat, mereka mungkin penjaja-penjaja kecil atau dipanggil penjaja rainbow, ataupun juga mereka pemilik-pemilik gedung yang besar, pengusaha-pengusaha, pelabur, pemaju dan sebagainya akan mendapat tempat dalam masa kita merancang dan kita membangunkan wilayah persekutuan secara keseluruhannya. Tapi saya harap perayaan Hari Wilayah Persekutuan jangan tertumpu Kuala Lumpur sajalah. Saya dapat feedback bila kita bercakap Kuala Lumpur, orang Labuan kecil hati ataupun orang Putrajaya. Ya, bila kita sebut Hari Wilayah Persekutuan, itu adalah hari bagi ketiga-tiga wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan wilayah persekutuan Labuan. Tiga entiti yang mempunyai karakteristik yang berbeza, tuntutan yang berbeza, tetapi yang satu persamaannya adalah nilai yang kita nak terapkan, iaitu wilayah persekutuan sebagai wilayah prihatin. Ya, wilayah persekutuan sebagai wilayah prihatin. Pastinya setiap tahun akan ada rancangan pembaharuan yang akan dilakukan oleh pihak kementerian pastinya. Dan juga kalau kita lihat tahun ini bagaimanakah rancangan pembaharuan dan apakah manfaatnya kepada rakyat? Kali ini saya harap saya dapat mengenengahkan beberapa agenda baru bagi wilayah persekutuan. Antara lain yang sebenarnya kita highlight bersempena dengan Hari Wilayah Persekutuan. Yang pertamanya adalah satu usaha pembaharuan Kuala Lumpur. Sebenarnya bukan saja Kuala Lumpur, mungkin juga Labuan. Apa yang kita istilahkan sebagai agenda urban renewal ataupun program pembaharuan bandar. Ini terbit daripada apabila saya meninjau dan saya banyak menziarahi keluarga yang tinggal di rumah-rumah flat, rumah-rumah PPR, rumah-rumah murah. Saya merasakan ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Kerana bila saya pergi ke rumah, katakanlah kalau di flat PKNS Sungai Baru, dipanggil flat PKNS, ini dibina pada mungkin tahun 70-an ya. Ataupun kita pergi ke PPR Seri Negeri Sembilan di Sentul, saya pergi ke rumah PPR Seri Labuan, saya pergi juga ke rumah-rumah murah yang dibina oleh swasta seperti mana Taman Segar di Ceras. Satu perkara yang saya perhatikan, sesetengah rumah itu terlalu sempit. Rumah hanya satu bilik, yang bila saya tanya mereka membeli rumah itu 40 tahun dulu. Mungkin waktu itu mereka young couples, mungkin usia mereka mungkin 30-an, dan sebahagian sekarang dah menjadi warga emas dan ada anak, ada cucu dan sebagainya. Saya nampak rumah tu krem sekali dan memang tidak sesuai untuk tinggal bagi satu keluarga, apalagi yang ada extended families. Jadi saya fikir kawasan-kawasan yang seperti itu
perlu dibangunkan supaya mereka itu mendapat rumah yang lebih baik, mendapat rumah yang lebih luas, kurang-kurangnya ada mungkin 3 bilik, 2 bilik air misalnya, supaya keluarga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Dan sebagai seorang perancang bandar, saya merasakan perkara itu tidak mustahil, boleh kita lakukan tanpa membebankan mereka, tanpa menambah hutang, membeli rumah baru, mendapatkan rumah baru. Ianya viable, sesuatu yang berkedaya hidupan dan boleh dilakukan. Jadi inspirasi daripada itulah saya berazam untuk menukarkan ataupun membangunkan semula kawasan-kawasan ini. Lalu saya minta Bandaraya mengenal pasti di mana lagi tempat yang super seperti mana yang saya tengok sendiri dengan mata kepala saya, dan saya telah dimaklumkan 30 lokasi untuk peringkat awal telah dikenal pasti. 15 daripadanya memang rumah milik Bandaraya dan 15 lokasi lagi adalah rumah-rumah milik swasta yang kesemuanya boleh dibangunkan. Lalu untuk membolehkan ianya dijalankan secara teratur, kita membuat suatu garis panduan yang baru kita lancarkan sehari 2 yang lepas sempena Hari Wilayah pada tahun ini, supaya rancangan membangunkannya dapat dijalankan secara teratur. Tapi nak juga saya jelaskan bahawa urban renewal tidak terbatas kepada hanya membangunkan semula kawasan perumahan. Dalam istilah perancangan bandar ada disebut sebagai greyfield, brownfield. Kalau sebut brownfield tu artinya kawasan-kawasan yang dah ditinggalkan. Dulunya kawasan situ mungkin kelang-kelang, bengkel-bengkel, workshop lama yang tak teratur, yang tak sempurna. Ataupun greyfield, yakni kawasan-kawasan katalah pasar-pasar, masih aktif, masih digunakan, tetapi sangat sudah usang keadaannya. Saya pergi ke Pasar Borong, saya tak berapa puas hati kerana tidak bersih, kerana ianya overcrowded. Ya. Saya pergi ke Pasar Jalan Raja Bot, ya, banyak pasar-pasar saya pergi. Kadang-kadang saya pergi, saya senyap-senyap, duduk dan perhatikan. Jadi saya fikir ini semua mesti diperbaharui, dipermodernkan semula. Itu kawasan yang dianggap sebagai greyfield. Kalau yang brownfield ni banyak kelang-kelang lama, tapak-tapak kilang lama. Jadi ini semua mesti juga dibangunkan semula. Jadi inilah rancangan yang disebut sebagai pembaharuan bandar, insyaAllah. Tan Sri, kalau kita bercerita berkenaan wilayah persekutuan ini, seperti yang Tan Sri kongsikan tadi, kita ada Kuala Lumpur, kita ada Putrajaya dan juga Labuan. Setiap wilayah persekutuan ini mempunyai keunikan dan juga kepadatan penduduk yang tersendiri dan mempunyai masalah sendiri yang perlu diselesaikan. Jadi apa Tan Sri kongsikan itu lebih terjurus ke arah Bandar Metropolitan Kuala Lumpur, tetapi berbeza untuk Putrajaya dari sudut pentadbiran dan juga Labuan dari sudut kewangan barangkali. Jadi bagaimana kalau Tan Sri boleh perincikan sedikit untuk mereka yang berada di kawasan wilayah persekutuan Putrajaya dan juga Labuan ini? Ya, kalau Kuala Lumpur macam saya kata tadi lah, ya, macam kawasan-kawasan greyfield, brownfield, kawasan perumahan lama, ya. Tapi kalau kita pergi ke Putrajaya, dia lain lagi. Dia kawasan yang dah memang cantik, bangunan baru, dia lebih bersifat new town ataupun satu bandar baru. Tapi tidak pula bermakna di situ tidak ada masalah yang perlu kita lunaskan. Jadi kalau di Putrajaya itu ialah affordable home atau rumah yang benar-benar mampu dimiliki. Di sana kita dapati banyak komuniti yang mempunyai pendapatan sederhana, tetapi bila kita lancarkan misalnya program rumah mampu milik yang rata-rata kalau rumah wilayah, rumah WIP itu yang harganya kira-kira 300,000. Kemudian saya mendapati 40% daripada yang memohon nak membeli rumah yang 300,000 ni tak lepas pinjamannya. Jadi masih mereka tak mampu membeli, jadi mereka masih kekal menyewa. Jadi saya ingin membuat satu dasar, saya ingin menggalakkan, terutamanya di kalangan orang Melayu, kaum bumi putera yang berada di bandar, supaya memiliki aset. Jangan daripada muda sampai tua menjadi penyewa. Dan bila umur dah 40, 45, 50, baru mampu nak membeli rumah. Dan waktu itu bank pula kata, tempoh pinjaman 30 tahun tak boleh beli kalau orang tu dah berumur, mungkin dah lebih daripada hadnya. Jadi bila saya fikirkan macam untuk Putrajaya, saya akan melancarkan bersempena dengan Hari Wilayah ini residensi prihatin. Residensi prihatin kita akan bina dengan harga rumah mesti 200,000 ke bawah, supaya yang membeli nanti dia membayar bulanan
jangan lebih daripada 2,000. Sebab kita biasanya lazimnya kita mampu membayar 1/3 daripada pendapatan keluarga untuk rumah. Jadi kalau sekiranya kena bayar sampai 2,500, 2,000 ke atas, dia kena ada pendapatan 7,000, 6,000. Itu agak tinggi. Tapi kalau rumah yang harga 200,000, dia mungkin perlu membayar bulanan katakanlah 1,500, 1,700. Jadi kalau dia berpendapatan 4,500, suami isteri misalnya, dia sudah boleh membeli. Dan sasaran saya nakkan orang beli rumah waktu usianya muda. Rumah pertama mereka. Tak semestinya rumah yang terlalu besar, terlalu mahal. Tapi kalau umur 27, 28, baru berkahwin anak seorang misalnya, 2 orang graduates yang bekerja, mungkin pendapatan dia berdua mungkin katalah 5,000. Awal-awal lagi dia boleh beli rumah. Supaya aset itu nanti nilainya akan naik. Dan bila mereka sudah sampai satu tahap pendapatan yang lebih lagi, rumah itu boleh di-remortgage ataupun rumah itu boleh dijual dan mereka boleh membelilah rumah yang lebih besar. Jadi itu matlamatnya. Saya nak dedikasikan residensi prihatin yang kita lancarkan ini kepada keluarga muda, young couples, supaya mereka membeli aset. Jangan mereka duduk menyewa. Mereka membeli dan memiliki aset seawal mungkin, dan aset-aset itu mestilah aset yang berkualiti. Jadi saya telah membuat kertas jemaah menteri dan alhamdulillah dan dapat kelulusan. Macam di Putrajaya 5 projek akan mula dilancarkan untuk membina residensi prihatin. Jadi itu Putrajaya. Selain daripada itu, Putrajaya ialah pembangunan untuk menambahkan apa orang panggil sebagai macam turis produk, untuk menjadikan Putrajaya itu jangan tempat pergi bekerja di jabatan kerajaan saja. Kita akan membina Quranic Village, kita akan membina pusat kesiappenjagaan kesihatan dan beberapa lagi lah, termasuk juga membina monorail sebagai satu sistem pengangkutan moden dan memperkenalkan bas elektrik ataupun electric vehicle transport dan sebagainya untuk Putrajaya. Tapi kalau kita pergi ke Labuan, dia lain lagi. Walaupun dia wilayah persekutuan, dia masih bersifat rural. Kita masih banyak keperluan-keperluan yang paling basic, bekalan air, bekalan internet yang sempurna, rumah-rumah orang miskin dan juga peluang-peluang pekerjaan. Kerana kadar pengangguran yang masih agak tinggi di sana. Kalau dulu ada industri oil and gas sudah berkurangan. Jadi untuk Labuan, saya perlu menyusun perancangan yang berbeza lagi. Sebab itu fokus saya di Labuan ialah untuk menjayakan pembinaan jambatan menghubungkan Labuan dengan tanah besar Borneo, Sabah dan Sarawak, khususnya jambatan Labuan Membakut yang sedang kita usahakan sekarang. Dan selain daripada itu, dengan adanya jambatan itu, kita harap industri baru, aktiviti baru dapat diwujudkan di Labuan, memberikan peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi inilah cabaran yang kita semua di kementerian hadapinya, dan tapi ini satu yang challenging. Walaupun kementerian yang saya jaga ini kementerian kecil saja, tidak seluruh Malaysia, tapi wilayah persekutuan saja. Tapi buat masa ini saya memang tak cukup tangan. Malah saya minta maaf, kebetulan bila ada PKP, saya nak pergi ke Labuan pun jadi sukar dan sebagainya. Tapi insyaAllah rancangan untuk ketiga-tiga wilayah persekutuan ini kita akan lakukan sebaik mungkin. Itu pandangan secara, orang kata pandangan mata burung, melihat Labuan bagaimana, Putrajaya bagaimana dan juga Kuala Lumpur bagaimana. Kita pergi secara detail sedikitlah. Program tahun lepas pernah dilakukan, iaitu program My5. Jadi boleh Tan Sri ceritakan My5 ini dan bagaimanakah perkembangannya sehingga hari ini, dan tahun ini pula bagaimana program ini akan dijalankan? My5 ini terbit daripada pengalaman yang saya lalui apabila saya merayau-rayau di Kuala Lumpur. Saya merasakan orang yang tinggal di Kuala Lumpur ni menghadapi tekanan hidup kerana kos sara hidup yang tinggi. Kemudian bila saya tengok tanda-tanda kemiskinan bandar yang ketara, apabila saya duduk, saya bersembang, saya memang suka merayau-rayau, saya memang suka duduk-duduk di warung-warung. Kadang-kadang saya pergi malam tanpa mereka mengenali saya untuk membolehkan saya berborak-borak dengan mereka. Saya dapat menyelami kesusahan sebahagian pada keluarga
ada di kalangan ibu tunggal misalnya yang menanggung anak sekolah. Kemudian mereka sebahagiannya jenis kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, menjadi penjaja, penjual. Sebahagian bila nak menjaja pun tak dapat tempat, nak dapatkan lesen pun payah. Lalu saya memanggil pegawai-pegawai dan pembantu saya. Saya kata cuba kita tinjau dalam satu kehidupan warga kota, dalam satu bulan, apa benda yang dia belanjakan. Yang menjadikan kos itu tinggi dan mereka berwajib tak dapat nak lari. Mesti kena tanggung. Jadi daripada situlah kita kenal pasti pertama menanggung anak sekolah. Dan sekolah di Kuala Lumpur, kalau kampung boleh jalan kaki, boleh tumpan orang. Di bandar, wajib kena naik bas nak pergi sekolah. Ya? Jadi kos pengangkutan sekurang-kurangnya. Kemudian kita tengok barang dapur, itu wajib dibeli. Dan harga kadang-kadang mahal. Kedai-kedai kecil dah tak ada, semua bertukar menjadi supermarket. Bila dia pergi ke supermarket, selain daripada pengangkutan yang dia kena tanggung, barang mengikut harga di supermarket. Begitu juga dengan keperluan-keperluan seperti menampung keperluan perubatan. Bila ada demam atau sesama, sikit-sikit dia pergi ke klinik, ya. Mungkin hospital jauh, dia pergi ke klinik berdekatan, dah benda sikit saja pun dia dah kena bayaran. Jadi bila saya tengok ini, saya kata, kenapa kita tidak cari jalan supaya kita melebarkan social safety net, supaya dia dapat menyentuh kepada lebih ramai masyarakat dengan cara kita boleh merendahkan perbelanjaan dia. Tak mengapalah, saya kata kalau dapat kurangkan sikit pun tak apa. Lalu daripada situ bila saya pergi pula ke Pasar Borong, saya tengok barang murah. Bila pergi supermarket, barang mahal. Jadi saya kata okey, kita reverse. Sebab itu tahun lalu kita lancarkan secara soft launching. Tidak sepenuhnya, sebagai curiosity saya nak mencuba perkara itu. Saya kata okey, kita ambil barang daripada Pasar Borong, kita beli barang secara pukal, kita bawa pergi ke kawasan-kawasan miskin. Saya minta Bandaraya kenal pasti pada saya berapa banyak kawasan yang miskin ini. Kita cek ada 178 lokaliti di sekitar Kuala Lumpur. Rumah-rumah PPR dan sebagainya, kampung-kampung tradisi. Lalu saya panggil usahawan-usahawan tertentu, beri mereka sikit kemudahan, fasilitis, adakan truk-truk, ambil barang daripada borong, bawa secara berjadual, mereka boleh membeli tanpa mereka pergi ke supermarket. Dengan harga barang 15%, 20% lebih murah daripada biasa. Jadi saya hitung, kalau dia membeli barang begitu sekali seminggu, kalau mereka jimat 10% pun, dia jimat mungkin RM50, RM80 sebulan. Bas pula, kita bagi kupon-kupon percuma, ada daripada tajaan, daripada yayasan dan sebagainya. Satu orang anak dah jimat RM80. Kalau dua orang anak, RM160. Jadi dah 200 lebih dia jimat. Kemudian kita ada My Medic. Kita adakan van bergerak. Mereka pergi ke taman-taman perumahan. Kalau sakit-sakit yang ringan, buat pemeriksaan, ubat-ubat yang simple, kita berikan secara percuma. Sebahagiannya kita dapatkan tajaan dan sebagainya. Itu mungkin dia jimat lagi RM45 sebulan. Jadi secara keseluruhan, kalau dia jimat 400-500 atau 300-400 sekalipun, pada saya, alhamdulillah, kita dah membantu secara langsung. Jadi itulah lahirnya My5. 5 Mai. Ya. Mai tu orang kata, kenapa Mai? Saya kata Mai ni Malaysia pun Mai. Kita kata kita pun Mai. Ya. Muhyiddin Yassin pun Mai juga, MY. Okay. Jadi kebetulan PM sendiri menggalakkan perkara begini. Lalu saya buat satu paper, saya present pada Jemaah Menteri dalam bentuk nota kabinet, explain, dan nampak dapat sambutan yang baik. Dan insyaAllah malam ini Yang Amat Berhormat PM sendiri akan membuat launching all the 5 My5 yang saya dedikasikan kepada golongan berpendapatan rendah di
wilayah persekutuan. Kalau kita nak bincang juga sikit sebanyak berkenaan sambutan Hari Wilayah pada 1 Februari tahun ini, ialah tadi kita ada sebut bagaimana sebenarnya COVID-19 yang ada sikit sebanyak akan merubah bagaimana sebenarnya setiap sambutan yang diadakan beberapa tahun lepas lagi. Jadi sebenarnya ada banyak program yang disediakan untuk mereka yang berada di sekitar wilayah persekutuan ini, dan untuk kita orang kata menyemarakkan lagi rasa bangga ke rakyat Malaysia terutamanya yang berada di kawasan wilayah persekutuan ini. Berkenaan sambutan Hari Wilayah ini ada banyak program yang telah pun dianjurkan yang bakal diberikan untuk mereka. Jadi Tan Sri, kau boleh kongsikan antara program-program yang dianjurkan bagi tahun ini? Menarik juga bila kita terpaksa mencari jalan mengadakan sambutan secara norma baru. Misalnya malam ini kita ada wilayah persekutuan bermunajat. Saya, Mufti, Menteri Agama akan berada di masjid wilayah persekutuan, mungkin 10 orang, 15 orang mengikut SOP, tapi semua masjid, semua surau di wilayah persekutuan malam ini akan melakukan munajat, bermohon pada Allah SWT untuk Kuala Lumpur dan juga wilayah dilindungi Allah SWT, dan orang ramai boleh mengikutinya. Kalau dulu kita buat majlis besar-besar di masjid, sekarang kita buat dengan cara orang kata norma baru, tapi tidak kurang maknanya, dan juga tetap penyertaan orang ramai dalam wilayah persekutuan bermunajat. Kita juga ada program pencahayaan wilayah persekutuan sepanjang beberapa hari, sekitar 1 hari bulan Februari, di mana pencahayaan dengan warna yang bebas tapi light up the city ataupun wilayah persekutuan, tanda kita juga turut celebrate. Itu juga boleh buat mengikut norma yang baru. Kita juga ada pameran secara cyber, di mana kemajuan wilayah persekutuan boleh dilihat melalui portal-portal yang tertentu. Kita mengadakan pameran sedemikian. Tapi ada juga program-program yang lebih bersifat penyertaan secara lebih orang kata lebih secara langsung. Kita ada ada e-sport, dibuat juga secara online. Kita ada program, kalau dulu jamuan hari wilayah, sekarang ni kita ubah. Kita ada buat food basket deliveries, hantar ke rumah-rumah golongan asnaf, kumpulan-kumpulan tertentu. Kita ada juga kerjasama dengan JKM, ada bakul-bakul makanan kepada 13,000 keluarga di bawah bantuan JKM. Kemudian kita tambah lagi melalui kementerian dan juga PBT kita untuk menghantar bakul-bakul makanan kepada kumpulan SASA. Pada masa yang sama kita ada melancarkan program beras percuma. Ini saya sengaja mengambil kesempatan, mudah-mudahan dengan kita beri makanan pada orang miskin, orang berkemampuan, ada keberkatan yang lebih lagi. Jadi program beras percuma mulai besok, kira-kira 5,000 orang seminggu kita berikan peluang untuk mendapatkan beras percuma. Mulanya kita nak buat pada sepanjang sebulan, kemudian alhamdulillah sambutan bagus. Saya cadang panjang 3 bulan, tapi sehingga semalam saya dah dapat komitmen dah 1 juta yang orang sumbang. Jadi mungkin akan sampai 5-6 bulan program My Beras sebagai sebahagian daripada konsep My Food, ataupun memberikan bahan-bahan makanan percuma kepada kumpulan SASA. Jadi ini adalah semuanya didedikasikan sempena Hari Wilayah pada tahun ini. Jadi ada yang bersifat maya, tapi ada juga yang bersifat fizikal, tapi kita melaksanakan secara pematuhan PKP. Dan semalam saya difahamkan ada satu acara khas, iaitu penyerahan bendera kepada Ketua Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya di perkarangan Menara Sri Wilayah. Majlis Perwakilan Penduduk FPP. Jadi dari segi tema sambutan Hari Wilayah dan juga acara ini diadakan, itu mengapa? Saya yang penting begini, saya nak ada partisipasi, ada penghayatan. Saya tak nak bila Hari Wilayah artinya cuti, holiday, duduk relax kat rumah. Jadi tidak ada penghayatan. Jadi kita minta supaya ada penglibatan masyarakat. Jadi macam kempen mengebarkan bendera wilayah itu, saya harap diambil bahagian oleh semua, agensi kerajaan, bangunan swasta, gedung-gedung. Saya nak tegur sikitlah orang-orang kaya, orang-orang yang kedai-kedai yang besar, gedung-gedung yang besar ni, mereka macam tak ambil kisah, tak peduli. Alhamdulillah dapat cuti, mereka dapat langganan lebih dan mereka dapat beristirahat lebih. Saya syorkan supaya semua orang
tunjukkan kita sebagai warga wilayah, kita ada kesedaran, kita ada rasa kekitaan yang kita ini sebahagian daripada warga wilayah persekutuan itu milik kita, milik bersama. Jadi kebarkan bendera wilayah persekutuan menandakan kita turut meraihkan 1 Februari sebagai Hari Wilayah Persekutuan. Bagaimana sebenarnya Tan Sri melihat apabila sambutan Hari Wilayah ini diadakan setiap tahun pada 1 Februari, boleh mengukuhkan lagi ukhuwah dan juga ikatan untuk mereka yang berada di sekitar wilayah persekutuan? Maklumlah kita berada dalam bandar, sibuk dengan kerja harian, berada di rumah masing-masing apabila pulang ke rumah dan penat dan sebagainya. Jadi kesempatan cuti di sekitar wilayah persekutuan perlu diambil berat oleh mereka yang berada di sekitar wilayah persekutuan ini untuk memanfaatkannya bersama, Tan Sri. Saya mengimpikan begini ya. Kalau saya sebagai orang Kelantan, kita ada sikit semangat Kelantan. Bola Kelantan, ya, makanan Kelantan. Kalau orang Kedah, dia ada cara Kedah. Kalau orang Johor, bangsa Johor. Ya. Jadi orang wilayahnya apa? Janganlah kita pula jadi cacah merbah, tak ada identiti, tak ada kekitaan, tak ada patriotisme. Saya mahu wilayah persekutuan juga ada patriotismenya, kebanggaannya kita di wilayah persekutuan. Kita ada lagu negeri, iaitu lagu wilayah persekutuan. Kita ada bendera wilayah persekutuan. Kita ada anugerah memberikan bintang kebesaran berpangkat Datuk Seri Utama, Datuk Seri, Datuk dan bintang-bintang khusus oleh Seri Paduka Baginda Pertuan Agong atas nama wilayah persekutuan. Jadi warga wilayah persekutuan mesti memupuk perasaan kekitaan, perasaan patriotik, dan yang penting lagi pembudayaan. Budaya apa yang nak kita zahirkan di wilayah persekutuan. Itulah saya kenalkan konsep wilayah persekutuan, wilayah prihatin. Supaya orang wilayah ini jadi orang baik-baik. Orang yang cakna. Orang yang mengambil berat. Jangan bila pandang kalau sifat kita orang bandar. Bila di bandar jiran sebelah pun kita tak kenal. Ya? Tapi kita ubah. Supaya wilayah persekutuan ini menjadi... Orang kata, saya ada sebut dalam istilah prihatin ataupun cakna kawasan hijau, cakna belia, cakna pada wanita ataupun ibu tunggal, cakna kepada kebersihan, cakna kepada orang yang susah. Jadi konsep wilayah prihatin tu kalau dapat kita hayati, kita jelmakan, maka sambutan tahunan menjadi lebih bermakna. Kalau tidak, dia jadi just another holiday, just another, orang kata, public holiday lah. Cuti-cuti, seronok cuti, habis gitu saja. Tapi saya berazam untuk wilayah persekutuan, kita jalankan kemajuan, jalankan pembangunan, tetapi nilai-nilai, norma-norma hidup yang dapat kita benakan dengan penuh rasa kasih sayang, rasa kebertanggungjawatan di kalangan rakyat ataupun warga wilayah persekutuan. Itu dia antara gambaran sambutan Hari Wilayah Persekutuan dan juga rancangan untuk menambah baiklah, bukan dari segi masyarakat, mungkin dari segi fasiliti, pembangunan dan sebagainya untuk Putrajaya, Labuan dan juga pastinya Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan, membincangkan kepada kita bagaimanakah wilayah prihatin dan juga sambutan Hari Wilayah tahun 2021 yang akan disambut secara norma baharu. Banyak kreativiti telah pun, orang kata sebelum ini kita tak pernah buat macam ni, tetapi tahun ini kita buat begini. Kan? Itulah perbezaan kita dapat rasai tahun ini. Selamat bercuti in advance untuk mereka yang berada di sekitar wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan.